Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Cerita tentang Kevin Moraes, tuan-tuan. Okey, siapa yang tak tahu, pada tahun pembunuhan Kevin Moraes ni sebenarnya berlaku pada zaman kecoh 1MDB. Ini cerita lain pula. Ini cerita Kevin Moraes. Masa itu selepas pembunuhan Altan Tuya, kalau kita tengok kes-kes pembunuhan M-Bank punya CEO, terdapat juga akhirnya pembunuhan yang terbaru ini melibatkan Kevin Moraes. Siapa Kevin Moraes? Kevin Moraes ni adalah bekas pendakwa raya yang didapati telah mati dibunuh dan disimen, diletakkan di dalam tong dan disimen pada kira-kira pada zaman Datuk Seri Najib memerintah. Dan dikatakan dia menyiasat pada waktu itu berkaitan kes 1MDB atau sewaktu dengannya. Baik, kita baca. Bunuh Kevin Moraes. Keputusan rayuan 6 lelaki pada 14 Mac 2024. Mahkamah Rayuan di Putrajaya menetapkan 14 Mac tahun depan untuk keputusan rayuan 6 lelaki dihukum mati setelah mereka disabitkan dengan kesalahan membunuh timbalan pendakwa raya Datuk Anthony Kevin Moraes 8 tahun lepas. Mereka ialah bekas pakar patologi Colonel Dr. R. Kunasegaran 60, pemberi pinjam wang S. Ravichandran serta 4 penganggur iaitu R. Dineshwaran 31, AK Tinesh Kumar 30, M. Vishwanathan 33 dan S. Nimalan 30. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Nadhariah Said Ismail, Datuk Zaid Ibrahim, Datuk Azmi Arifin menetapkan tarikh itu setelah mendengar hujahan timbalan pendakwa raya Datuk Muhammad Dusuki Mohtar dan Barisan Peguam yang mewakili perayu. Pada prosiding hari ini, Peguam Datuk N. Sivanathan mewakili Kunasegaran, manakala M. Manoharan mewakili Dineshwaran, Burhanuddin Abdul Wahid, Tinesh Kumar, Afifuddin Ahmad Hafifi, Vishwanathan, Amir Hamzah Asad, Nimalan dan Kit Song Fun Ravichandran. Prosiding hari ini adalah yang terakhir bagi pendengaran rayuan kes selepas kedua-dua pihak berhujah pada 4 dan 7 Disember. Pada 10 Julai 2020, kesemua tertuduh dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi setelah dapati bersalah membunuh Moraes di sebuah lokasi di Jalan Duta Mas di antara 7 pagi hingga 8 malam pada 4 September 2015. Moraes 55 dilaporkan hilang pada tarikh terbabit dan kali terakhir dilihat meninggalkan kondominium di Menara Duta Kuala Lumpur untuk pejabatnya Jabatan Peguam Negara. Mayat ditemui dalam tong drum yang diisi konkrit di Persiaran Subang Mewah pada 16 September 2015. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah berkata kesemua tertuduh mempunyai niat untuk membunuh mangsa dan mahkamah mendapati pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah mengenai penglibatan mereka dalam pembunuhan itu. Terdahulu, Muhammad Dusuki berhujah hukuman mati wajar dikekalkan terhadap perayu dan tersebab untuk Mahkamah Rayuan mengganggu dapatan itu. Penafian perayu-perayu berhubung fakta kes hanyalah satu penafian kosong yang tidak disokong oleh apa-apa keterangan. Pembelaan bersifat penafian semata-mata. Muhammad Dusuki berhujah dalam pembunuhan Kevin Moraes tidak perlu dibuktikan kerana bukti-bukti mengikut keadaan circumstantial evidence yang dikemukakan sepanjang pembicaraan sudah cukup menunjukkan bahawa keenam tertuduh telah membunuh mangsa. Secara keseluruhannya, keterangan ini apabila digabungkan mampu mewujudkan satu inference mengenai penglibatan perayu dalam menyebabkan kematian Kevin Moraes. Sebagai dasarnya, ia mampu memberi keyakinan bahawa perayu merupakan orang yang terlibat. Manoharan pula memohon mahkamah membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukan sentimen emosi. Kita pernah dengar kes pembunuhan melibatkan ketua polis serta hakim. Ini kali pertama melibatkan seorang timbalan pendakwa raya, namun dia tidak kira apa juga sentimen. Mahkamah perlu membuat keputusan berdasarkan undang-undang. Perkara itu disokong oleh peguam. Baik. Saya sebut tadi mengenai 1MD bukan 1MD, saya kena betulkan fakta tersebut. Tetapi peristiwa itu berlaku dalam suasana 1MDB tengah dalam siasatan kekecohan dan sebagainya. Itu yang berlaku. Okey, takut ada salah faham pula. Baik. Apa maksud dia tadi berkenaan dengan kes itu? Kita belajar sikit tentang undang-undang kan. Semua yang tertuduh tadi didapati bersalah membunuh Kevin Moraes. Now, isu dia dalam undang-undang ni ada dua, tuan-tuan. Satu dipanggil direct evidence, satu dipanggil corroborative evidence. Bukti yang menyokong di antara satu sama lain. Direct evidence ni mudah. Contohlah, kita ada pisau, alat untuk kita nak guna untuk membunuh si mangsa. Senjata itu ada cap jari si pembunuh. Kemudian ada CCTV, ada pula saksi. Direct evidence. Direct. Dan juga, yang direct juga, dia pun mengaku. Contoh, itu paling orang kata paling hebat lah dia punya bukti dia. Itu bukti yang paling top tier punya.
dan dia waras, dia bukannya tak siuman dan sebagainya, dia waras dan dia berlaku dalam keadaan itu dipanggil direct evidence, dan itu bukti yang paling jelas. Namun begitu ada bukti yang tidak jelas. Contohnya mungkin dalam kes ini, saya tak baca detail kes ini, tetapi kalau kita tengok circumstantial evidence, bukti-bukti keadaan digunakan terlalu banyak dikatakan dan dicampurkan semua sehingga kita tidak dapat tidak mengatakan bahawa mereka lah yang membunuhnya. Jadi inilah dalam kes Kevin Morris ini digunakan bukti-bukti keadaan. Circumstantial evidence ini digunakan. Mungkin dia tak adalah CCTV, mungkin tak adalah orang nampak saksi, mungkin tak adalah senjata dan sebagainya, tetapi bukti-bukti yang secara berasingan, bukti-bukti keadaan yang secara berasingan digabungkan sehingga menyebabkan tidak dapat tidak kita infer, kita datang dengan conclusion mengatakan bahawa mereka yang telah membunuhnya. Ada satu keputusan ataupun kata-kata daripada seorang hakim, dia mengatakan circumstantial evidence ini kita boleh gunakan tidak dapat tidak apabila terlalu banyak circumstantial evidence sehingga kita boleh guna sebagai tali yang kita lilit dan akhirnya untuk menggantung orang yang kita tuduh. Dia punya bukti tu mestilah kuat untuk kita mengatakan kita boleh gantung si tertuduh tersebut. So ke-6 mereka akhirnya telah dijatuhkan hukuman mati, tetapi mereka merayu terhadap tuduhan ataupun terhadap orang kata apa, hukuman tersebut dan mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi pendakwa raya mengatakan bare denial, tak boleh nak digunakan. So keputusan kes ini akan diketahui pada 2024 nanti berkenaan dengan Kevin Morris, dan sekali lagi kita doakan semoga beliau mendiang mendapat pengadilan, keluarga dia mendapat pengadilan, mendapat justice is served, dan akhirnya kita mengetahui pembunuh yang sebenar dan dijatuhkan hukuman yang setimpalnya. Baik, habis kat situ.